Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana kita dapat lagi berhimpun pada hari yang indah hari ini. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyampaikan tazkirah ringkas mengenai solat. Seperti yang sedia maklum, solat merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucapkan dua kalimah syahadah. Solat yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam ialah solat fardu. Terdapat 5 solat fardu iaitu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Sekiranya seseorang meninggalkan solat, wajib bagi dirinya untuk menggantikan semula solat tersebut, dalam erti kata lain qada. Sesungguhnya perbuatan meninggalkan solat merupakan kes jenayah yang paling berat dalam Islam, kerana solat merupakan tonggak dalam segala urusan dalam Islam. Selain itu, solat merupakan perhubungan antara seseorang hamba dan Tuhan penciptanya, iaitu Allah SWT. Baik buruk perlakuan seseorang dipengaruhi oleh solatnya. Jika ibadah solatnya baik, dilakukan dengan penuh kesempurnaan yang merangkumi aspek rukun, syarat, kefahaman yang paling penting ialah khusyuk, akan dapat mencegah seseorang daripada perbuatan yang keji. Seterusnya saya akan membacakan sedikit hadis. Sesiapa yang memelihara solat, maka dia akan memperolehi cahaya, bukti keterangan dan kebebasan di hari kiamat. Dan bagi mereka yang tidak menjaga solat, maka dia tidak akan menerima cahaya, sedangkan di hari kiamat dia akan bersama Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Imam Ahmad. Seterusnya saya akan menyambung semula tazkirah saya. Sesungguhnya solat itu tiang agama. Ibarat rumah yang tiada tiang, maka robohlah rumah tersebut. Solat merupakan penghulu segala amal yang dilakukan. Solat juga merupakan syarat sah untuk diterima amalan yang lain. Solat merupakan perkara pertama yang akan dihisab di hari akhirat. Tiada alasan bagi sesiapa pun untuk meninggalkannya. Jika sakit atau tidak mampu menunaikan solat dengan cara berdiri, maka duduklah jawapannya. Jika kita tidak boleh duduk, maka berbaringlah jawapannya. Jika tidak boleh berbaring, kita boleh menggunakan isyarat mata dan isyarat hati untuk menunaikan solat. Tiada air bukanlah penghalang untuk kita tidak solat. Kita boleh menggunakan kaedah tayamum. Namun, apakah daya kita sebagai seorang manusia yang asyik terleka dan sehingga sibuk dengan dunia sehingga meninggalkan solat? Kita sebagai umat Islam hendaklah wajib menggantikan semula solat yang ditinggalkan. Jika musafir, boleh dijamakkan atau erti kata lain menghimpunkan. Pendek kata, ibadah solat mestilah ditunaikan dalam keadaan apapun jua dan di manapun kita berada. Saya akan membacakan hadis seterusnya, iaitu sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab di hari akhirat ialah solat. Jikalau solat baik, maka orang itu termasuk orang yang bahagia lagi beruntung. Dan jikalau solatnya buruk, maka dia termasuk orang yang rugi dan tidak beruntung. Hadis riwayat Imam Al-Tirmizi. Seterusnya saya akan membacakan potongan ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'atu ma'ar raki'in. Maksudnya, tunaikanlah solat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Seterusnya potongan ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin.
maksudnya, dan kamu mintalah pertolongan dengan kesabaran dan mendirikan solat. Dan sesungguhnya solat sungguh besar dan berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saidina Ali bin Abi Talib pernah berpesan, jangan pernah melewatkan solat kerana terdapat jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersujud kepada Allah SWT sekali lagi. Sekadar peringatan kepada diri sendiri dan umat Islam sebelum saya mengakhiri tazkirah saya. Jagalah solatmu, jagalah imanmu. Perbaikikanlah mereka, nescaya kamu akan mendapat ketenangan. Solatlah sebagaimana dihinanya diri kita, kerana mungkin solat akan membantu diri kita untuk meninggalkan keburukan tersebut. Jagalah solatmu. Jikalau kamu tidak jaga, maka kamu akan kehilangan segalanya. Sekian saja tazkirah saya pada hari ini. Saya memohon maaf atas segala kesalahan dan kata dan yang terguris hati anda semua. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak lari daripada kesilapan. Saya berharap kita dapat berjumpa lagi di masa depan, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.